Kali ini kita nak cerita tentang satu perkara yang lebih orang kata inisiatif maupun aktiviti yang dilakukan oleh komuniti ini amatlah membantu mereka yang memerlukan. Siapakah golongan dan apakah latar belakang penggerak komuniti negara ataupun PKN ini? Kita terus bersama dengan tetamu istimewa kami di studio MSI, Encik Nur Hizwan Ahmad, pengerusi penggerak komuniti negara wilayah Persekutuan. Selamat datang ke MSI. Terima kasih. Kali pertama di MSI? Ya, kali pertama di MSI. Terima kasih kerana diberi peluang. Okey, kita bercerita tentang PKN ataupun penggerak komuniti negara yang pastinya mempunyai idea, cetusan idea maupun inisiatif-inisiatif di belakangnya yang menjadikan ianya amatlah relevan dan membantu mereka yang memerlukan. Tetapi lebih untuk memahami penonton MSI untuk lebih faham tentang PKN. Silakan. Okey. Sebenarnya latar belakang PKN ini, penggerak komuniti negara ini kita tubuhkan kerana kita merupakan, sebelum ini kami merupakan gabungan yang longgar, Loose Coalition of the NGOs, badan-badan bukan kerajaan yang berada di mana-mana. Cuma kita mengambil kesempatan apabila Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada waktu itu melaksanakan dasar komuniti negara pada bulan Februari 2019 yang dilancarkan kebetulan oleh Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu. Yang mana dasar ini saya lihat dan kami dan kawan-kawan kami yang bergerak dalam NGO ini lihat ianya sangat baik untuk kita dapat akhirnya menyatu padukan semua NGO yang ada yang mempunyai visi yang sama, yang ada misi yang sama untuk kita duduk dan kita bergerak dalam keadaan kita ada direction. Kita ada hala tuju. Jadi dalam dasar komuniti negara ini dia ada banyak kluster dia ada banyak objektif dia. Cuma kami mengambil bahagian yang lebih kepada kerja-kerja kebajikan sosial dan kerja-kerja menyampaikan maklumat daripada pihak mungkin Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sendiri maupun inisiatif-inisiatif lain yang kerajaan buat. Siapa sasaran yang anda sasarkan dan lebih utama untuk inisiatif ini? Untuk inisiatif ini kami menyasarkan golongan B40. Golongan B40 yang khususnya tinggal di kawasan bandar macam saya di wilayah Persekutuan sendiri. Kita fokus kepada beberapa area dan sebab kalau kita tahu di kawasan penduduk-penduduk dari golongan B40 dalam kawasan wilayah Persekutuan ini banyaknya terdapat di PPR yang kebetulan juga merupakan sebahagian daripada kerja-kerja di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Jadi kita dapat fokus membina bukan sahaja bantu kerajaan bina rumah tapi kita bina komuniti yang duduk di kawasan persekitaran itu. Okey, sebenarnya bila kita melihat kepada aktiviti dan juga inisiatif ini banyak yang dilakukan oleh badan NGO yang lain. Tapi mungkin PKN ini mempunyai idea tersendiri yang menjadikan ianya lebih dekat di hati mereka yang memerlukan. Baik. Okey, PKN ini sama juga sebenarnya seperti NGO lain. Tugas kami ialah untuk membantu komuniti. Cuma kelebihan kami inilah kami suka mencari teman-teman untuk bekerjasama. Jadi kerana kami ini mendukung dasar kementerian, mungkin kita lebih fokus kepada apa yang pihak kementerian walaupun kerajaan sekarang ini salurkan melalui pelbagai pakej seperti yang saya tadi sempat lihat MSI ni banyak pakej-pakej banyak perkara-perkara yang diketengahkan. Cuma mungkin peranan kami lebih kepada membantu masyarakat dan menyampaikan maklumat daripada banyak pakej prihatin sampai ke hari ini pakej penjana. Pakej yang mungkin tidak diketahui oleh mereka yang anda sasarkan kan? Bagaimana? Apakah antara medium yang untuk menyampaikan kepada mereka, untuk memberitahu kepada mereka yang telah dilakukan oleh tim PKN sendiri? Okey, tim PKN sendiri kami berada di seluruh negara sebenarnya. Kami lebih kurang 165 pasukan kami di seluruh negara. Jadi dari segi menghantar ataupun menyalurkan maklumat itu tidak menjadi masalah. Cuma apabila kita dapat satu perkara yang kita sahkan benar, kita sebarluaskan di kalangan komuniti melalui PKN di setiap kawasan tersebut. Dan contohnya kebun komuniti. Sekarang ini banyak yang mungkin belum mengetahui tapi mungkin ada yang dah tahu. Kerajaan mempunyai pakej untuk membantu kebun-kebun komuniti yang dilakukan walaupun di kawasan bandar, walaupun di kawasan yang kecil. Ini melalui Kementerian MOA. Melalui Kementerian MOA. Mereka ada borang dan ada bantuan itu. Jadi kebanyakan mereka yang bertani di kawasan bandar ini tak tahu bahawa pakej ini ada. Tapi sebenarnya ada. Jadi itulah antara tugas kami untuk menyalurkan maklumat ini kepada komuniti. Okey, menarik. Dan juga sebab anda menjadi antara individu yang sentiasa berada di tengah-tengah laluan yang bantuan kerajaan mahu berikan kepada mereka yang disasarkan. Anda berada di tengah-tengah untuk membantu. Jadi apa antara yang trending ataupun yang menjadi pilihan yang menjadi kemudahan kepada mereka yang disasarkan ini yang seperti yang anda tahu? Okey, seperti yang
saya tahulah kita bukan saja bekerja dengan pihak kerajaan, kita bekerja dengan badan-badan korporat yang menyumbang, kita bekerja dengan yayasan yang membantu. Okey. Cuma kelebihan yang saya nampak lihat penerima ini kalau kita beri barang-barang makanan dan sebagainya, mereka sudah agak biasa, dan kadang-kadang waktu kita beri beras tu contohnya ada 4-5 kampit beras lagi dekat rumah mereka. Tapi pada waktu PKP ni saya nak fokus sekitar COVID-19 ini, mereka kebanyakannya hilang punca pencarian. Betul. Jadi kita cuba bantu mereka dari segi untuk bagaimana mereka dapat, kalau tak boleh pun kekal dengan pendapatan lama, bagaimana kita boleh bantu mereka untuk sekurang-kurangnya mendapat sedikit pendapatan. Dan jadi ini kami bekerjasama dengan beberapa pihak ni, macam ada gambar dekat skrin ni saya dapat lihat tadi, menjahit PPE. Mereka dibayar certain amount untuk jahit selai PPE, dan kemudiannya PPE ini kita salurkan pula kepada agensi kerajaan ataupun frontliners kita yang memerlukan. Okey, sekurang-kurangnya mereka dapat membantu untuk menjana pendapatan di musim PKP. Betul. Itu yang menjadi idea utama. Okey, cukup menarik kerana ada komuniti yang ingin membantu dan juga menyalurkan, memberitahu maklumat dan sebagainya. Harapan daripada PKN sendiri buat mereka di luar sana yang mungkin inilah masa ataupun inilah yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh mereka. Baik. Harapan saya kepada seluruh rakyat Malaysia sebenarnya, kewujudan NGO yang berada di dalam kawasan kita ini sepatutnya kita raikan, dan saya memang cukup berterima kasih dengan sambutan yang diberikan oleh mereka yang ingin menyumbang tetapi tidak tahu cara untuk menyalurkan. Cuma sumbangan ini perlulah disambut oleh komuniti itu dengan turut menggalakkan komuniti untuk berada bersama-sama di dalam NGO, dan sambut kehadiran NGO ini untuk mereka melihat kami sebagai sebahagian daripada komuniti. Kerana kehidupan norma baru ini kita tidak boleh hanya menjaga diri kita dan keluarga, tapi kita juga perlu melihat kepada keseluruhannya. Komuniti adalah kita, common unity, itu yang kita perlu dapatkan dan kita perlu sadarkan kepada rakyat. Ini adalah cara baru hidup kita, peduli persekitaran. Betul, bukan kita sendiri, sebab kita jaga kita sekarang ini. Hashtag. Bila Encik Nur Hizwan bercerita tentang bagaimana badan NGO itu sebenarnya penting untuk memastikan saluran itu ditempatkan di tempat yang betul. Kan, terima kasih banyak-banyak, syabas dan juga tahniah diucapkan kepada Encik Nur Hizwan sendiri dan juga tim penggerak komuniti negara. Semoga terus maju, semoga terus mendapat rezeki yang melimpah ruah kerana membantu ini adalah salah satu perkara yang cukup murni. Amin. Terutama sekali bagi mereka yang sesak dalam keadaan PKP ini. InsyaAllah. Okey, terima kasih sekali lagi Encik Nur Hizwan Ahmad, Pengerusi Penggerak Komuniti Negara Wilayah Persekutuan.